Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya kenalkan diri saya Muhammad Zamir bin Ghazali, merupakan pengarah urusan di JM Peladang Sdn Bhd. JM Peladang Sdn Bhd ialah satu syarikat yang berorientasikan kepada pertanian. Dari segi latar belakang kita, JM Peladang ini mempunyai dimensi perniagaan dalam pertanian itu yang pelbagai, di mana kita punya konsep itu ialah sebagai sebuah sekolah pertanian yang melakukan bisnes pertanian itu sendiri. 4 cabang dalam bidang perniagaan kita yang kita pergi menjurus ialah meliputi kepada pihak pengeluaran ladang itu sendiri sebagai teras kepada perniagaan JM Peladang, kemudiannya sebagai sebuah pusat latihan bertauliah yang mendidik anak-anak muda yang baru ataupun mereka yang ingin membuat persijilan dalam bidang pertanian, sijil kemahiran Malaysia khususnya. Dan yang ketiga, kita juga bertindak sebagai teknologi provider dalam industri pertanian yang berbentuk urban agriculture, khusus dalam teknologi yang berbentuk seperti fertigasi, NFT, hidroponik dan pertanian-pertanian yang mudah dan berbentuk di dalam bandar. Dan yang keempat, kita juga adalah merupakan konsultan kepada projek-projek dalam bidang pertanian dan menggembeling satu usaha yang disebut sebagai ladang kontrak kepada beberapa petani-petani yang bernaung di bawah program pengeluaran kita. Dari segi sejarah, JM Peladang ni saya sendiri terasnya ialah dimulakan asalnya bermula dengan ayah saya lah, iaitu Tuan Haji Ghazali Muda, yang mencetuskan minat anak-anak kepada pertanian, di mana beliau yang bertindak untuk menghantar saya belajar dalam bidang pertanian, menghantar saya dalam program pertanian exchange council di Jepun, dan kemudian apabila balik menumpukan sepenuh usaha di dalam bidang itu sendiri, di mana asalnya kami bermula itu dengan membuat projek fertigasi ini di tepi rumah sahaja, sekitar dalam 300 polybag begitu, dan pendapatan ketika itu pun boleh dikatakan hanya sekadar cukup untuk cover kita punya overhead sikit sahaja, tidak menjadikan satu asas pendapatan yang tinggi. Namun kerana minat dan kemudian kerana pembelajaran yang berterusan, kita respon kepada industri itu sehingga akhirnya ia menjadi industri yang besar lah, sehingga pada hari ini kami telah ada punya pekerja lebih kurang dalam 10 orang, dan muncul juga sebagai pusat latihan yang ada berpuluh pelajar. Dalam hal ini, kalau dikira dari segi cabaran asas yang ditempuhi, ianya bermula sebagai projek-projek pertanian yang biasa. Kekangan yang pertamanya kekangan yang pertama dikira sebagai cabaran. Cabaran yang pertama dalam kondisi kami sebagai usahawan itu ialah apabila pada peringkat pertama kami melakukan projek itu, boleh dikatakan tidak ada satu kurang rujukannya itu, oleh kerana ini satu bentuk pertanian yang baru, teknologi yang baru, jadi reference kami itu hanya ada di pusat-pusat pengajian tinggi yang tertentu, tetapi dalam bentuk commercial project di tanah rendah khususnya itu tidak ada. Ini cabaran yang paling besar. Dan cabaran yang kedua ialah untuk mendidik masyarakat untuk menghargai hasil pertanian itu, mengapa ianya perlu dibeli dengan satu harga yang tertentu, kerana ianya lebih precision, ianya lebih segar, ianya lebih tepat dari segi penggunaan kawalan, serangga sebagainya. Ini cabaran besar kami peringkat awal untuk meletakkan produk kami dalam market pada harga dan tempat yang bersesuaian. Namun cabaran ini diatasi dengan cara yang kita buat itu dengan menghargai 3 perkara. Kerana kami percaya dalam perniagaan pertanian ini, sebagaimana perniagaan-perniagaan yang lain juga, aset utama perniagaan itu ialah, satunya ialah pelanggan, yang keduanya ialah pembekal kita, dan yang ketiganya ialah pekerja kita. Sebab itu kami meraihkan ketiga-tiga perkara ini. Dalam tanaman yang kami lakukan, kehendak pelanggan dari segi mutu, dari segi harga yang berpatutan, dari segi continuity produk, iaitu kami dahulukan, kami jaga dengan betul. Pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada hypermarket,
beberapa hotel, kedai-kedai, ya. Jadi kami pastikan supaya pengeluaran kami itu sentiasa memenuhi kehendak mereka. Ini dahulu kerana mereka lah sebenarnya yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan. Ya. Dan yang keduanya, oleh kerana kami baru bermula sebagai kecil, kami ada kekangan modal. Saya sendiri pun bermula perniagaan itu dengan menggunakan duit PTPTN sendiri. Ya, hasil tabung sikit-sikit, ya. Sebelum akhirnya menjadi ahli pertubuhan peladang dan mendapat bantuan di bawah Agrobank, bawah skim kredit mikro. Dan pembekal ini perlu kami jaga, ya, kerana ianya adalah merupakan sumber kami. Ya, dari sumber di mana, iaitu dari segi baja, peralatan, ya. Di mana hubungan itu dijaga? Ialah kerana mereka boleh memberikan kredit kepada kami dahulu, membolehkan kami berniaga dengan tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar, ya. Tetapi boleh membesarkan projek itu dengan lebih cepat skalanya. Itu kekuatan yang hubungan yang kami jaga bersama pembekal. Dan yang ketiga, dan ini adalah merupakan satu aset yang terpenting dalam syarikat, iaitu pekerja-pekerja kami. Ya, kami mendidik pekerja-pekerja kami itu bukan berorientasikan sekadar pekerja, tetapi mendidik mereka, mengajar dalam bentuk supaya mereka juga boleh menjadi usahawan yang baik. Dua pendekatan yang kami gunakan ialah dengan menjadikan mereka sebagai rakan partner dalam perniagaan dan kemudian dalam masa yang sama juga bekerja mengikut kebolehan yang ada pada mereka. Kerana kekuatan pekerja dalam JM Peladang inilah yang menyebabkan perkembangan kami lebih cepat. Kerana latarnya yang berbeza-beza dengan kebolehan yang berbeza-beza. Ada yang mempunyai kebolehan dalam bentuk pengurusan ladang. Ada yang mempunyai kebolehan dalam bentuk mengorganisasikan sistem syarikat. Ada yang mempunyai kebolehan dalam membuat pemasaran, mempunyai keupayaan untuk bercakap. Ada yang mempunyai kemahiran untuk membuat tafsiran kepada projek dan boleh bekerja di on-field, ya, di lapangan dengan tidak mengira masa. Jadi semua sumber-sumber tenaga ini kami gabungkan menggunakan sistem yang baik, menjaga hubungan yang baik, dan kami memberi kebebasan kepada pekerja untuk memberikan untuk bekerja dengan cara mereka sendiri, tetapi berdasarkan panduan dan KPI yang tertentu. Ya. Jadi itu merupakan teras bagaimana perniagaan kami itu berkembang. Dari segi produk, kami ada pelbagai produk di JM Peladang ini sendiri. Dari segi hasil tanaman, kita bergerak di bawah satu jenama, namanya itu ialah Green Dish. Ya. Green Dish dengan tagline kami iaitu Is Nature We Trust. Ya. Kerana kami cuba provide hasil tanaman kami itu sentiasa segar dan direct terus kepada pengguna. Ya, kami percaya bahawa pasaran yang baik ialah dengan pasaran yang boleh kita mengawalnya, bukan pasaran yang di luar kawalan kita. Justru kami menumpukan pada pembangunan produk kami itu ialah agar boleh menjual terus kepada pengguna akhir. Ya. Dalam hal ini, Green Dish itu meliputi beberapa produk yang berbentuk mainstream penggunaan. Kami tumpukan projek kami di sini dahulu untuk menjaga kecairan itu dengan lebih baik. Contoh ialah seperti cili, timun, sayuran berdaun seperti salad, ya, kailan, dan juga melon. Ya. Jadi ini tanaman-tanaman yang dikira mainstream, diguna hari-hari, dipakai setiap hari dan kemudian mempunyai capability, keupayaan untuk berkembang itu dengan lebih cepat. Teknologi yang kami gunakan di sini ialah fertigasi itu sendiri dan NFT itu sendiri. Ya. Kedua-dua sistem ini sangat sesuai untuk digunakan dalam pertanian yang berbentuk skala tanah yang kecil, tetapi hasil itu maksimum. Kami mementingkan kepada precision farming, untuk ketepatan. Luas kawasan tidak menjadi isu, asalkan hasil itu boleh dipertingkatkan selalu. Ya. Dan produk kami yang lainnya ialah produk kepada latihan itu sendiri. Ya. Kami mempunyai setiap bulan, kita adakan kursus bulanan bersama dengan di mana sasaran kami itu kepada mereka-mereka yang berminat, ya, untuk mendalami bidang pertanian. Boleh dikatakan mereka yang datang ke JM Peladang untuk menimba ilmu adalah mereka yang bukan mempunyai latar pendidikan ataupun latar kefahaman tentang pertanian itu sendiri. Rata-rata mereka ialah usahawan-usahawan daripada graduan yang bukan pun daripada bidang pertanian. Yang kedua, daripada pesara-pesara kerajaan, ya, pun tidak ada latar belakang pertanian. Yang ketiga, merupakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita dalam bidang yang berbeza seperti
kejuruteraan, bidang petroleum, bahkan doktor pun ada. Ya, mereka ini sasaran kami di sini ialah kepada mereka yang ada tanah yang kecil, ya, tetapi ingin menceburi diri dalam bidang pertanian. Maka fertigasi dan NFT adalah jawapan yang terbaik, ya, untuk mendapat pulangan yang tinggi. Jadi inilah kelompok yang kami sentiasa bangunkan. Sehingga hari ini kami sudah melatih lebih kurang melalui bulanan kami, khusus singkat kami, insentif kami sudah berjumlah hampir 4,000 lebih. Dan daripada jumlah ini tidak sampai 100 orang saya kira yang betul-betul mempunyai latar belakang dan bekerja sebagai petani, meninggalkan kaedah cara lama dan datang kepada kaedah cara baru. Tidak. Boleh dikatakan rata-rata yang berjaya mengusahakan hari ini adalah mereka yang tidak mempunyai latar belakang pertanian langsung. Dan yang kedua, itu produk dari segi latihan. Dari segi latihan itu sendiri, produk kita ialah kita sebenarnya menjual kemahiran itu, servis itu. Ya, kita menyelenggarakan ladang orang, kemudian kita membimbing secara konsultansi, dan ini tidak dilakukan bersendirian. Ini dilakukan sebagai unit satu pasukan dalam JM Pladang. Inilah kekuatan kami kerana staf kami pastikan semuanya perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian itu dahulu. Sebelum akhirnya mereka untuk pergi kepada kerja accounting, walaupun pergi kerja kepada sebagai tenaga pengajar, tapi mereka perlu ada kemahiran dan pengalaman latihan yang cukup, sekurang-kurangnya setahun, ya, dalam bidang pertanian itu sendiri. Dan inilah yang kami ekspor keluar sebenarnya, iaitu tenaga mahir kami, ya, untuk membimbing petani-petani lain. Antara produk kami yang lainnya ialah input pertanian itu sendiri. Kita mempunyai baja jenama kita sendiri, di bawah nama JM Pladang Fertilizer, ya, di mana diformulasikan oleh syarikat sendiri dan dipatenkan. Ini memudahkan kami untuk transfer of technology itu kepada penanam-penanam dan juga kepada pemain-pemain baru dalam industri pertanian itu. Dari segi peluang, saya melihat bahawa pertanian ini mempunyai potensi yang cukup besar. Boleh dikatakan kita mungkin boleh we can hold everything in industry but except pertanian, kerana ianya adalah trust kepada kehidupan makanan. Dan pertambahan penduduk itu menunjukkan bahawa keupayaan untuk industri berkembang itu lebih baik. Hanya cabaran yang berlaku ialah daripada segi turun naik harga. Ya, baiklah. Justru peluang yang ada di sini ini membuka kepada pelbagai bentuk peluang perniagaan dan jenis pekerjaan kepada semua masyarakat, khususnya ialah graduan-graduan yang baru menamatkan pelajaran. Jika mereka berminat, ya, mereka boleh untuk menjadi usahawan tani moden. Mereka boleh untuk memilih untuk menjadi teknologi provider dalam industri itu sendiri. Mereka boleh untuk memilih untuk menjadi pengurus ladang kalau ingin bekerja dalam bidang makan gaji. Mereka boleh untuk menjadi kontraktor, ya, misalnya dalam bidang pertanian itu, mendirikan bangunan greenhouse, membuat irrigation system, melibatkan kejuruteraan. Ianya bukan sekadar bercucuk tanam begitu saja, tidak, ya. Dan bahkan kalau diperhalusi lagi kepada peluang itu, kita akan melihat beberapa lagi segmen yang walaupun terasnya itu fertigasi, tetapi ianya boleh pergi kepada industri hiliran, ya. Hasil tanaman itu boleh dibuat pelbagai bentuk seperti processing, ya, dan ruang makanan ini, industri pertanian ini akan sentiasa besar, ya, kecuali penduduk itu makin kecil. Dan ini dengan sekaligus dia bertepatan dengan dasar sekuriti negara ini, bahawa makanan itu perlu dijaga. Cabaran yang saya lihat sehingga hari ini, ya, cabaran yang paling besar lah pada saya, walaupun peluang itu besar, ialah kerana gap yang muncul dalam industri pertanian. Ini mungkin tidak sama dalam industri-industri lain seperti ICT, kejuruteraan dan sebagainya, di mana ianya ruang itu diisi dengan tenaga muda yang cukup ramai. Tetapi di negara kita, boleh dikatakan pertanian itu rata-rata sumber manusia yang bekerja dalam industri itu ialah mereka yang sudah 40-50 tahun ke atas. Dan pelapis baru yang ada itu terlalu sedikit. Ini menyebabkan apabila kita ingin membesarkan projek, kita ingin melakukan pelaburan yang baru, kita akan kekurangan daripada segi sumber tenaga, dan akhirnya terpaksa import sumber tenaga luar, ya. Itu cabaran yang paling besar. Maka kerana itu kesedaran bahawa industri ini mempunyai peluang yang besar perlu diterapkan kepada orang muda. Namun
Cara yang bagaimana? Kalau kita berbalik pada sistem yang lama, menggunakan cangkul di tengah panas, ya, ini menyebabkan mereka tidak berminat dan berdepan pula dengan faktor-faktor luaran alam, serangan perosak, menyebabkan mereka mudah berputus asa. Maka kita perlu kepada teknologi. Maka kerana itu JM Peladang, prinsip kami ialah, falsafah kami dalam perniagaan ini, JM Peladang itu sebagai peneraju, ya, sistem pertanian moden, fertigasi dan hidroponik, daripada bidang pendidikan sehingga kepada bidang perniagaan. Itu falsafah kita. Kita tak tinggalkan perniagaan saja, tidak, ataupun menupu pendidikan saja, tidak. Ia perlu seiring, ya. Maka kerana itu, usaha pertama yang kami terapkan sekarang ini ialah melatih ramai orang-orang muda. Kemudian kita beransur-ansur menjadikan mereka tu sebagai rakan perniagaan kita untuk mengusahakan projek pertanian. Jadi ini peluanglah kepada mana-mana graduan di luar sana untuk berkolaborasi dengan kita di JM Peladang. Dari segi perancangan jangka masa panjangnya, kita dalam proses untuk melakukan sedikit, kita panggil pengembangan, dan kemudiannya diversify kepada bidang yang baru, dan ini memerlukan kerjasama dengan IPT yang mempunyai research center yang lebih baik. Contohnya ialah sekarang ini kami dalam proses untuk melakukan satu bentuk ekstrak kepada cili, di mana kita akan mula untuk membuat mengambil bahan utama dalam cili itu bagi mencipta produk-produk dalam farmasetika. Kita di JM Peladang ini, kita tidak mahu sekadar dari segi hasil pertanian itu kita hasilkan, kita jual di pasaran yang biasa dan tidak ada nilai tambah. Walaupun nilai tambah itu dibuat, kita pun tidak mahu menjadi sebagai salah satu produk baru saja dalam pasaran. Sebagai contoh, katalah kalau cili itu kami proses menjadi sos cili. Ya, betul, ianya baik, ianya mempunyai nilai tambah, tapi mungkin ianya berdepan dengan keadaan di mana sekadar satu sos cili yang baru dalam pasaran dan terpaksa bersaing dengan pemain-pemain industri yang sudah lama. Mungkin kos itu kita tidak mampu untuk serap. Jadi kita perlu melihat pada teknologi yang lebih baru. Maka di sini JM Peladang berkolaborasi dengan pihak Universiti Uniza sendiri dan UMT, di mana kita dalam satu usaha untuk menggembeling semua penanam-penanam fertigasi cili, kerana dengan sistem tanaman ini kita boleh menentukan strategi tanaman. Hasil perlu dikeluar bila, tahap pengeluaran itu bagaimana, sasaran hasilnya bagaimana, kita boleh yang berbeza, ya, membuat dalam bentuk penghabluran, dan akhirnya kita akan mengambil cayenne, ya, daripada sumber cili itu, unsur pedas dalam cili itu yang mempunyai zat untuk antioksida. Sebenarnya produk ini banyak dalam pasaran, cuma kita tak tahu bahawa ianya menggunakan cili. Contohnya ialah krim spot, ya, yang digunakan oleh pemain-pemain sukan, ya. Kalau sebutnya kita sebut biasa minyak panas lah, ya. Tapi dalam bentuk farmasetika, bukan minyak panas minyak urut tu, tidak. Farmasetika itu sebenarnya cili, ya. Ataupun koyok yang ditampar di kepala, itu sebenarnya cili, hasilnya cili, tetapi semua itu import dalam bentuk sintetik, ya. Jadi kita akan melakukan satu teknologi baru daripada peringkat penanaman lagi, dan kemudian ekstrak kepada peringkat ini, dan hasil itu nanti kita akan jual kepada pemain-pemain farmasetikal yang sudah sedia ada. Itu hasrat kita. Di samping cili ini juga sebenarnya boleh berfungsi sebagai bahan yang disebut pengawet makanan. Hari ini kita guna bahan pengawet makanan berbentuk kimia. Sebenarnya boleh diguna dalam bentuk organik. Semua bahan-bahan sumber ini ada dalam negara kita. Hanya yang perlu ialah penggembelingan di antara teknologi, di antara industri dan di antara petani yang menanam. Maka ini yang saya sebutkan, saya menceritakan ini kerana peluang itu besar. Ya, peluang ini sangat besar. Ianya tidak mampu untuk JM Peladang sahaja sebagai anchor dalam hal itu, melainkan memerlukan kerjasama di pihak perancangan dan teknologi IPT, dan yang paling utama ialah petani-petani baru yang boleh bersama dalam satu kumpulan, ya, yang akan menanam dengan tujuan untuk pergi kepada pasaran yang lebih baik. Justru itulah sedikit sebanyak perkembangan dalam JM Peladang, ya.
Sebenarnya GM Peladang ini, G itu merujuk kepada my father lah, iaitu Ghazali muda. Dia sebagai pencetus, ya, sebagai motivasi, sebagai ikon dalam company ini. Namun dia selalu bertindak sebagai man behind the scene, ya, kerana meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada pasukan dalam GM Peladang itu sendiri, ya, untuk bertindak dan membuat disebut desain perniagaan itu, ya. Kami juga mempunyai beberapa tempat, ya. Sebenarnya GM Peladang tidak berpusat di Terengganu sahaja. Sebagai sebuah pusat latihan, kita mempunyai 3 pusat latihan yang berfungsi sama seperti di Terengganu, iaitu satu di Terengganu ini sendiri, yang keduanya di Beranang Kajang Selangor, kerjasama kita dengan pihak UKM, dan yang ketiganya di Politeknik Shah Alam. Kami adalah GM Peladang ini merupakan syarikat yang dilantik sebagai pakar industri negara yang membuat silibus dalam diploma agroteknologi dan NOS untuk CJ Kemahiran Malaysia. Kerana memang pembelajaran pertanian sekarang ataupun apa-apa bidang sekalipun dia perlu begitu, iaitu perlu berorientasikan industri sebagai centric management, ya. Dia tidak boleh lagi kepada bentuk academician centric, ya, ataupun government centric. Artinya begini, iaitu untuk usahawan itu berjaya ataupun usahawan baru itu masuk dalam industri itu, ianya perlu dibantu oleh usahawan itu sendiri, usahawan lain dalam industri itu, yang agensi dan kerajaan berfungsi untuk facilitate, tetapi industri itu sendiri yang perlu membantu industri itu. Dengan itu perkembangannya akan lebih cepat dan besar. Kerana itu orientasi dalam perniagaan GM Peladang ini, kita sudah pergi banyak tempat, ya. Kita di seluruh Malaysia, bahkan kita mempunyai kerjasama dengan di Perbankan Indonesia di Padang, kemudian di Pekanbaru Riau, kita ada projek dan production kita di sana dengan Universiti Islam Riau Pekanbaru, ya. Jadi kita membangunkan pelajar-pelajar di sana juga, ya, untuk menjadi usahawan tani, dan kita pun boleh menghantar tenaga-tenaga kita pula, ekspor tenaga kita keluar sebagai technical part, ya, dan dibayar untuk tujuan itu. Ini penting, ya. Kerana kita selalu menghantar ekspertis kita dalam bidang oil and gas dan sebagainya, kita tak pernah hantar ekspertis kita dalam bidang pertanian. Jadi kita kena confident, ya. Kita kena percaya bahawa anak muda kita boleh melakukannya. Jadi kita kena groom mereka sehingga kita boleh hantar mereka keluar. Dalam perkembangan ini dan kolaborasi yang kita lakukan ini, dia mencipta satu rangkaian network yang besar, ya. Dan kita tidak boleh menjadi statik ataupun bahasa lainnya syok sendiri dengan apa teknologi yang kita ada sahaja, ya. Kita perlu respon kepada teknologi itu di luar. Namun paling penting ialah teknologi itu perlu sampai ke desa. Ini lompang yang ada. Hari ini kalau kita perhatikan dalam industri pertanian, ya, satu cabaran yang besarnya ialah bukannya sumber tenaga mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi daripada peringkat sekolah ke peringkat universiti jarang nak masuk ke dalam industri pertanian, ya. Justru kita perlu ubah wajah tersebut, ya. GM Peladang berfungsi menggalakkan untuk tujuan ini. Kita akan groom usahawan-usahawan baru supaya mereka terdiri daripada mungkin yang daripada SPM mereka sudah 9A tapi masuk dalam bidang pertanian, ya. Mereka yang di peringkat master tapi masuk dalam bidang pertanian, ya. Dan di mana mereka? Bukan pergi ke ibu kota. Mereka perlu balik berkhidmat di kawasan masing-masing, di kampung halaman masing-masing. Ini pendekatan yang Korea Selatan dan Jepun buat, ya? Di mana mereka yang mahir itu tidak berada setempat. Mereka yang mahir itu berada di banyak tempat, khusus di desa-desa. Baru rujukan tu mudah, ya. Kerana itu GM Peladang bangunkan pusat latihan, bangunkan pusat kajian, bangunkan ladang sentrik yang berbentuk teknologi provider. Itu kita lakukan di kawasan jauh pedalaman sedikit, ya. Tapi tidaklah terlalu jauh ke dalam perkampungan, ya. Separa bandar, ya, ataupun di luar bandar sedikit. Ini memudahkan perhubungan dari segi pasaran dan daripada segi transfer of teknologi itu. Kerana masalahnya ialah hari ini ramai yang minat pada bidang pertanian, tetapi apabila balik ke kampung halaman maka mereka jauh dengan maklumat dan sumber rujukan, akhirnya projek itu mudah untuk gagal, ya. Kerana itu teknologi itu dan kepakaran itu perlu berada di luar kawasan, ya. Dan ini ialah merupakan pendekatan yang GM